السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur malam ini kita dapat berkuliah seperti yang telah disusun dan diatur. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita kongsikan pada malam ini memberikan manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan yang mendengar dan menghayati kisah daripada Al-Quran yang akan kita bincangkan pada malam ini. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal menceritakan tentang suatu perumpamaan bagaimana ada wanita yang duduk di bawah lembayung pimpinan jagaan manusia yang beriman. Artinya dia menjadi isteri kepada seorang manusia yang beriman, tetapi dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Ada juga Al-Quran menceritakan tentang golongan wanita isteri yang mereka itu menjadi pasangan, teman kepada orang yang tidak beriman, tetapi termasuk di kalangan orang yang beriman. Ada orang yang suaminya beriman, dia tidak beriman. Ada yang suaminya kafir, tetapi dia beriman. Allah menceritakan hal ini di dalam Al-Quran supaya apabila kita mendengar dan membacanya boleh memberikan pengajaran kepada kita bahawa manusia itu bergantung kepada diri mereka sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, itu yang akan bermanfaat untuk diri kita. Hatta jika dia isteri seorang Rasul, seperti yang Al-Quran sebut, yang kita akan baca kisahnya nanti. Bukan sahaja suaminya seorang Rasul, seorang Nabi, dia berada di dalam keluarga yang dipelihara dan dijaga oleh utusan Allah, tetapi kesudahan untuk diri dia adalah neraka.
Sebaliknya ada cerita yang kita akan tengok nanti. Allah Azza wa Jal menggambarkan, menceritakan tentang kesudahan seorang wanita isteri yang dijanjikan syurga, yang dimasukkan ke dalam syurga, walaupun suaminya kafir terhadap Allah Azza wa Jal. Maksudnya dia bergantung dan balik kepada diri masing-masing. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Antara ayat yang kita baca, yang selalu kita dengar, Al-Quran menyebut di dalam suratul Tahrim. Suratul Tahrim, surah yang ke-66. Di dalam susunan Al-Quran, surah At-Tahrim dia duduk pada surah yang ke-66. Di awal ayat yang berkaitan dengan surah At-Tahrim ni, Allah Azza wa Jal menyebut tentang perintah untuk kita menjaga diri dan keluarga kita daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-6 yang selalu kita dengar orang baca. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada ketua-ketua keluarga, suami, orang yang bergelar suami, orang yang bergelar ayah, bergelar bapa, Allah mengarahkan mereka untuk menjaga anfusakum, diri-diri kamu. Kemudian Allah Azza wa Jal sambung, wa ahlikum, dan keluarga, isteri, anak-anak yang berada di bawah tanggungan kamu daripada api neraka. Maksudnya Allah Ta'ala mengingatkan, mengarahkan supaya kita jaga diri kita dan keluarga kita, anak dan isteri kita daripada api neraka. Menariknya pada ayat yang ke-10, tadi ayat yang ke-6, Allah suruh kita jaga diri kita, suami, ayah, jaga keluarga kita, anak isteri kita daripada ahli neraka. Tanggungjawab disebut di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-10 sebelah, daraballahu mathalan lilladzina kafaru, sesungguhnya Allah membuat perumpamaan kepada orang-orang yang kafir. Allah buat perumpamaan untuk orang-orang kafir. Imra'at Nuh, isteri Nuh. Isteri Nuh. Disebut perkataan isteri. Artinya Quran mengiktiraf apa? Perkahwinan yang dibuat oleh orang bukan Islam sebelum dia masuk Islam. Saya bagi contoh. Katakanlah ada sepasang suami isteri ni dia masuk Islam, tapi sebelum tu dia bukan Muslim. Hindu ke, Buddha ke. Sama ada dia Hindu atau dia Buddha atau dia Kristian. Dia masuk Islam, dua-dua, husband and wife, suami isteri. Masa mereka berkahwin, kalau Hindu dengan cara Hindu lah, Buddha mungkin dengan cara Buddha, Kristian dengan cara Kristian di gereja dan sebagainya. Apabila mereka ni masuk ke dalam Islam, dua-dua masuk Islam, perlu tak untuk kita akad nikah baru mengikut cara Islam? Aku nikahkan akan dikau Muhammad Hindu lah kan, Arumugam ke, dia dah tukar nama Muslim, dengan isteri dia Munyandi Aminah ke apa. Perlu atau tidak? Tak perlu.
Tak payah menikah balik. Masa mereka menikah, pusin api itu valid. Dalilnya apa? Al-Quran apabila menyebut tentang isteri-isteri orang kafir, Quran guna perkataan imra'ah, isteri. Quran panggil isteri, artinya Quran i'tiraf. Seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia istinbat, ketika dia mengeluarkan hukum tabbat siyada abi lahabin wa tab, kan? Tuan-tuan baca kisah Abu Lahab dalam surah Al-Masad. Kita panggil surah Tabat, nama dia Al-Masad, surah Tabat. Nanti orang tanya, kita tak tahu pula. Tok Imam tanya, sila baca surah Al-Masad. Tak, maaf, saya tak hafal. Takkan Tabat pun tak hafal? Awak tak hafal Tabat tahulah. Dia marah balik Tok Imam. Macam Tok Imam kata, sila baca surah Al-Ikhlas. Surah apa pula? Takkan tak kerti? Tak tahu lah. Qul huwallah tahu? Qul huwallah hafal lah. Takkan teruk sangat. Al-Ikhlas lah tu. Di dalam surah Al-Masad, Allah Azza wa Jal menyebut tentang isteri kepada Abu Lahab. Abu Lahab, yang tuan-tuan semua tahu kan, panggilan dia Ummu Jamil. Ummu Jamil, artinya dia satu orang yang segak. Jamil, Ummu Jamil, segak. Quran kata wamra'atuhu, isterinya. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di situ menunjukkan Al-Quran mengakui perkahwinan yang dibuat oleh orang bukan Islam. Maka tak perlu akad baru. Boleh? Okey. Tetapi kalau satu orang yang masuk, seorang lagi tak masuk, putuslah. Kalau suami masuk, isteri tak masuk, mana boleh berbeza agama? Putus. Ada juga pandangan di kalangan ulama, dia kata kalau suami masuk, isteri tak masuk, dia kata aku nak masuk Islam, hang nak masuk tak? Awak yang nak masuk dekat-dekat bulan puasa ni. Masuklah lepas raya, dia takut nak kena puasa. Di kalangan para fuqaha, dia kata kalau masuk di dalam tempoh masih iddah, tempoh masih iddah, kan? Maksudnya dalam tempoh 3 kali suci itulah. Sebab kita kalau bercerai, satu orang dia bercerai dengan suami dia, dalam tempoh iddah mereka boleh rujuk balik tanpa perlu menikah baru. Menikah lain kan, menikah akad barulah. Maksudnya mereka bercerai sekali, lepas tu mungkin suci yang pertama tak rujuk lagi, masuk nak suci yang kedua, mereka rujuk. Mereka tak perlu akad nikah barulah. Tapi kalau habis dah tempoh iddah, dah selesai dah 3 kali suci, mereka nak menikah balik, macam mana? Dia kira dah habis lah kan tempoh iddah tu, nak menikah kena akad baru. Jadi kalau nak fikir pun, nak bertenang pun, kan, pastikan dibuat dalam tempoh iddah. Kalau tidak, dia jadi bubuk lambuk. Tahu bubuk lambuk? Nasi jadi bubuk. Dia kata tiba-tiba suami dia ajak dia rujuk. Suami dia kata dia cerai bulan Syaban. Mai bulan Ramadan dia kata aku tak ada siapa nak masak nasi ni. Takkan hari-hari nak makan bazar Ramadan. Aku ingat nak ajak hang balik lah. Orang utara ni bila ajak balik tu artinya rujuk lah. Maka wajib, tak boleh tolak. Isteri tak boleh bantah. Dia kena rujuk balik lah. Tapi kalau Syaban pun tak rujuk, Ramadan pun tak rujuk, Raya pun tak ajak balik, Raya mau betul baik-baik balik lah kan. Lepas tu dia kena nikah lain lah. Baik.
Jadi Quran kata ni bini Abu Lahab ni pun satu bab juga. Pasal tu wanita dia baca Quran, dia akan tengok Quran cerita tentang kisah-kisah isteri. Ada isteri Nabi Nuh, ada isteri Nabi Lut, ada isteri Firaun, ada isteri Abu Lahab. Pilih nak jadi bini lagu mana? Nak jadi bini Firaun pun boleh. Kan? Bini Firaun macam mana? Laki dia tak beriman, dia beriman. Dia mai cerita kat kita, ustaz, saya ni macam Asia. Wisakan. Saya ni macam Asia. Macam lagu mana? Kalau saya Asia, yang duduk di rumah tu Firaun lah. Awak dia buat apa? Dia punya teruk lah ustaz, kedekut lah apa semua. Saya ingat seteruk-teruk manusia tak ada yang lebih teruk daripada Firaun. Kan? Ada juga yang dia macam ada juga yang mai kat kita laki, saya ni macam Nuh. Nuh mana? Nuh hujan ke? Kan? Nuh banyak. Nuh, saya ni macam Nuh. Nuh mana? Nabi Nuh. Awak boleh bini tak guna, tak dengar cakap. Kan? So itu menunjukkan apa? Dia membatalkan soal suami isteri ni. Saya nak sebut sikit lah, pasal kita punya kisah ni berkaitan dengan isteri-isteri Nabi di dalam Quran. Utamanya kita nak fokus Nabi Nuh, Nabi Lut. Jahat tak jahat bini mereka ni? Mereka pergi khianat. Quran kata mereka pergi khianat suami-suami mereka. Isteri Nabi Lut pergi habaq dekat kaum dia. Kata ada orang laki segak dalam rumah dia, umpamai. Dia yang pi bocor. Tu yang kata bini orang dalam. Ini bahaya orang dalam ni. Dia pi bocor. Demikian juga Nabi Nuh, dia pi habaq. Tang mana Nuh buat bahtera? Dia pi bocor apa Nabi Nuh buat? Dia pi berpihak dengan kaum Nabi Nuh tu. Siapa dia? Bini Nabi Nuh. Dan ini juga menunjukkan kepada kita tuan-tuan bahawa apa yang dilakukan oleh suami tidak memberi kesan kepada isteri, dan apa yang dilakukan oleh isteri tidak memberi kesan kepada suami. Ini membatalkan tanggapan dan pahaman sebahagian orang yang menyatakan apa? Dosa isteri ditanggung oleh suami. Ini tidak betul. Apa yang isteri buat, isteri tanggung. Ini Quran yang cerita ni. Adakah perbuatan isteri Nuh, perbuatan isteri Lut, Nabi Nuh, Nabi Lut ni ditanggung oleh mereka? Tak. Itu ialah perbuatan isteri dia, Pak. Jadi mana-mana isteri yang melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan benda yang salah, dia tanggung. Itu urusan dia. Demikian juga isteri, apa yang suami dia buat. Dia kata, ustaz, saya ni rajin semayang, rajin baca Quran, tapi saya ingat saya masuk neraka. Pasal apa? Pasal bini laki saya teruk. Laki hang lah. Apa kaitan dengan Syah masuk syurga, sedangkan laki dia, suami dia Firaun. Adakah Firaun akan tarik tangan Asia? Dia kata, takkan aku seorang nak masuk neraka, hang kena masuk semua pasal hang pun bini aku. Oh, pandai. Tak. Cuma suami isteri ni dia ada give and take. Dia ada, Quran sebut hal ni. Quran kata apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Quran cerita tentang suami isteri, tentang Nabi Adam, Hawa. Siapa yang buat salah? Adam ke Hawa? Quran kata dua-dua buat salah. Banyak kisah rumah tangga dalam Quran ni. Banyak kisah rumah tangga yang Allah cerita dalam Quran. Sehingga kan kadang-kadang kisah rumah tangga dalam Al-Quran ni memberikan hukum pada kita, seperti kisah sahabat
yang bersama dengan isteri di dalam bulan Ramadan. Dah ada saya pergi mengajak di satu tempat. Saya tak boleh cerita lah tahu mana, polis kecil. Satu orang makcik umur 65, main tahan kereta, nak tanya satu soalan. Dia kata, ustaz, nak tanya sikit. Tadi kita duduk dalam kuliah, suruh tanya, tak tanya. Oh, dia kata soalan ni sensitif. Soalan apa? Dia kata kalau kita bersama suami isteri di siang hari dalam bulan Ramadan ni, macam mana kita nak selesai? Kita pun tengok, kata apa? Biar betul orang tua ni. Jadi ke mana? Dia cerita masa umur dia 19 tu. Dia kata ustaz, saya menikah umur 19. Faham lah menikah umur 19 ni. Dah tak tahu mengaji apa, tak kerti apa, umur pula 19. Dia kira nak jadi je. Lepas tu, terlanggar bulan puasa. Lah 65 ni dia ingat nak bayar. Bayar ke mana? Kena bebaskan hamba. Nak cari hamba tahu mana? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dia tak tengok keadaan saya nak puasa ke mana 2 bulan, sebulan pun gagah. Bagi makan 60 orang kan, fakir, miskin. Boleh bayar? Dia tak kena bayar no, kena bayar. Lepas tu, pi cari orang miskin, pi bayar. Tapi bila pi bagi kat orang miskin nak bayar, tak payah duk habaq. Mengkelan kawan tu nak makan. Dia kata nak pi bayarkan maib. Sekali kalau maib tanya, oh saya cerita. Oh tak payah cerita. Abang kata saya nak bayar pi dia ke apa murung. Takkan nak cerita lu makcik dulu ni dengan pakcik hang umur 19 kami kahwin, pakcik hang punya konak duk kira nak quit ya. Bulan puasa pun ajak. Pakcik mana ni? Tu yang menjadi bendahari masjid tu. Oh. Lepas tu kita pun pergi masjid tengok pakcik tu. Oh nak juga. Agama ni dia nak tutup aib ni. Saya tak payah cerita. Pergi bayar gitu ya. Kita tinggal puasa ke apa. Jadi kata kita dengan Tuhan. Tapi bagi dah. Duit apa ni? Saya mimpi semalam dia suruh saya bagi. Cuma apabila cerita rumah tangga ni, dia ada pengajaran untuk kita. Tapi kita dalam Islam ni ada adab. Saya tengok kadang-kadang sebahagian orang duk Facebook, duk cerita kebahagiaan suami isteri, baguslah kan dia nak cerita. Cuma kita, agama dia tak bagi kita expose, mendedahkan sangat. Kan? Lepas itu Quran kata seburuk-buruk manusia ataupun curi ataupun yang jahat tu siapa dia? Kan? Yang dia bersama dengan isteri dia pada waktu malam dan siangnya dia menceritakan pada orang lain. Tak boleh, agama tak bagi. Sebab tu kita sekadar sikit-sikit boleh lah. Tapi kalau nak habaq, kita lah suami yang paling sayang bini kan, yang paling jaga, biar kita bini dengan Tuhan sudahlah. Sebab kadang-kadang manusia ni, benda yang dia suka nak tunjuk ke orang sangat tu, hakikatnya dia tak macam tu pun. Kan? Depan orang nak suap bini dia tu. Bini dia tahulah, mami aku nak suap hang. Mami nak suap. Cuba kita pergi tanya bini dia. Di rumah lagu tu. Ini semua fake. Palsu. Just to show ya, nak tunjuk ke orang, nak boleh like, nak habaq kata dia tu caring lah, nak habaq kata romantiko. Sebenarnya dia bukan lagu tu. Kita tak payah tunjuk. Yang penting hakikat diri kita tu bagus. Kita bukan buat untuk orang. Kan? Lebih-lebih sekali berasa pula. Sampai nak gagah-gagah nak bawa bini picu Bajarul Aswad, orang meluat nak tengok. Kan? Meluat nak tengok. Kita nak tawah pun abang kata dia bertawah kan. Pegang sikit-sikit sudah kan. Hadirin hadirat. Baik, saya kita sambung sikit. So Allah Azza wa Jal buat perumpamaan isteri Nabi Nuh. Imra'at Nuh
wa imra'ata Lut. Nuh dan Lut. Yang mana mereka ini Quran kata kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kanata adalah mereka berdua ini tahta abdaini min ibadina salihin. Mereka ini adalah wanita isteri yang berada di bawah penjagaan, di bawah pemeliharaan dua orang hamba kami, tahta abdain min ibadina, daripada kalangan hamba-hamba kami yang mereka ini dua orang saleh. Fakhanatahuma, yang mana Quran kata mereka berdua ini telah khianat pada suami mereka. Tengok tuan-tuan, Quran kata mereka telah khianat pada suami mereka. Kemudian Quran kata falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Mereka telah khianat kepada suami masing-masing, maka suami mereka itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun. Nampak? Falam yughniya anhuma, suami mereka tu tak boleh menolong dan menyelamatkan isteri-isteri mereka daripada azab Allah Azza wa Jalla. Tak boleh. Nabi pun tak boleh, Quran kata. Sebab itu kita mengingatkan diri kita, menasihatkan diri kita, tuan-tuan, kita bila nak ajak keluarga kita, kita ajak dengan amal, dengan iman. Sebab itu kita macam kisah mereka duk cerita Habib, para Habib, ahlul bait, keluarga Nabi, hormat, sayang, okey. Tapi adakah semua ahli keluarga Nabi confirm masuk syurga? Tak. Tu kena clear. Adakah semua ahli keluarga Nabi, ahlul bait, yang kata keluarga Nabi, keturunan Nabi, adakah semua mereka dijamin masuk syurga? Dijamin confirm masuk syurga ataupun tidak? Tak. Dia keturunan Nabi, confirm masuk syurga? Tak. Yang ni kena bagi faham. Kerana kita masuk bukan kerana darah keturunan, bukan kerana titis keturunan, bukan kerana siapa keturunan kita. Kita masuk kerana ibadat, kerana amal, kerana iman, bukan kerana keturunan. So, keturunan ni tidak memberikan manfaat. Nabi kata siapa yang amalan dia tak tolong dia, keturunan dia tak boleh menyelamatkan dia. Hatta dalam Quran cerita isteri ahlul bait dah, isteri keluarga. Quran kata kedua-dua mereka telah khianat, tidak beriman, dan suami-suami mereka tidak boleh membantu menyelamatkan mereka. Itu juga yang berlaku kepada bapa Nabi Ibrahim. Sehingga Allah Ta'ala tukar dia daripada manusia menjadi binatang. Allah tukar bapa Nabi Ibrahim daripada orang, tukar jadi binatang, lempak masuk dalam neraka. Walaupun anaknya seorang Nabi, bukan Nabi biasa, Khalilullah, kekasih Allah. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Bapa Nabi Ibrahim tu ahli neraka. Ini kita kena ingatkan diri kita, keluarga kita, supaya bila kita ajak mereka, bukan duk bangga kerana keturunan anak siapa, cucu siapa, bukan bangga keturunan ada kaitan keluarga dengan siapa, tapi dengan amal. Dengan amal. Baik. Hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga, cerita ni juga memberikan pengajaran kepada kita apa dia? Tidak menjadi suatu benda yang pelik untuk satu orang manusia beriman diuji dengan pasangan dia. Kan? Walaupun di sana ada ayat at-tayyibin lit-tayyibat. Lelaki yang baik itu untuk wanita yang baik, ada panjanglah tafsiran dia. Tetapi kalau tuan-tuan kata saya ni ustaz, orang baik, orang saleh, dapat suami tak elok, ataupun sebaliknya,
itu salah satu bentuk ujian. Karena telah mendahului kita para rasul. Para rasul. Maksudnya kalau tuan-tuan kata, saya ustaz, Tuhan ni memang tak sayang kat saya lah. Saya istikharah doa, minta supaya diberikan suami yang baik, pasangan yang baik, tapi dapat hak teruk. Saya ni teruk ke ustaz? Hang tak teruk, tapi pasal apa boleh bini teruk? Jangan pelik, itu ujian untuk kita. Kadang-kadang kita tengok dia bagus, dia saleh, tapi boleh isteri. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Teruk, ujian. Ujian. Jangan dia sangka buruk dengan Allah. Kan? Demikian para rasul. Kalau kita nak kata para rasul itu baik, para rasul itu mulia, mereka telah menerima ujian dari sudut apa? Pasangan mereka. Jadi tuan-tuan, kalau kita diuji dengan ujian ni macam-macam lah. Ujian harta, ujian kehidupan dunia, ujian pasangan. Ni pasangan pun satu ujian tau. Teman hidup kita, isteri kita ujian, suami kita ujian. Nampak? Seperti mana para rasul, Nuh, antara salah satu bentuk yang Allah Ta'ala uji dia, selain daripada kaum dia, apa dia? Isteri dia. Boleh isteri. Kemudian Allah Ta'ala uji anak dia. Anak dia. Jadi kita ni, oleh kerana kesalehan kita, keimanan kita, tak mustahil kita diuji dalam bentuk pasangan hidup ataupun anak-anak. Itu kita kena ambil pengajaran daripada kisah ni. Baik, hadirin mukminin. Kemudian kalau kita nak tengok lebih lengkap ataupun lebih panjang cerita tentang isteri Nabi Nuh, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka surah Hud. Surah Hud ayat 36 hingga 40. Surah Hud ayat 36 hingga 40. Surah Hud ayat 36 hingga 40. 36, 37, 38, 39, 40. Surah Hud ayat 36 hingga 40. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut ayat 77 hingga 81. Surah yang sama, surah Hud. Surah Hud 36 hingga 40 bini Nabi Nuh. 77 hingga 81. 77 sampai 81 bini Nabi Lut. Balik pergi baca, tengok. Ni dalam bulan Ramadan ni kita duduk belik Quran, cuba tengok. Allah cerita tentang kelakuan isteri masing-masing. Kemudian tuan-tuan boleh tengok macam ayat yang saya baca tadi dalam surah At-Tahrim ayat 10. Kesudahan isteri Nuh, kesudahan isteri Lut. Kedua-duanya masuk neraka. Kedua-duanya masuk neraka. Nampak? Baik. Kita tengok sedikit kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di kalangan para ulama, mereka menyatakan Nuh ialah rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Nuh ni apa dia? Rasul yang pertama. Kerana dia dihantar kepada kaum dia. Walaupun kita kata Adam Nuh, tapi Adam dia berbeza dengan Nuh kerana dalam riwayat Bukhari Nabi sebut Nuh sebagai rasul yang pertama. Dia ada kaum dia, kepada kaum dia, kaum Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaum dia 950 tahun. Berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang umur dia. Ada yang kata umur dia ribuan tahun. 950 tahun tu dia berdakwah saja. Ada yang kata 950 tahun tu umur dia, tapi 300 peringkat pertama, 300 peringkat kedua, 350 peringkat ketiga, panjang. Perbahasan tu ada. Tapi nak bagi tahu umur dia 950 tahun tu dakwah saja. Lama. 950 tahun dia dakwah. Quran cerita kan? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaum aku siang dan malam. Apa yang dia dakwah? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Tauhid kepada Allah dan jauhi taghut. Dan tuan-tuan jangan lupa, Nuh yang kita bincang tentang bini dia ni,
Dia dakwah 950 tahun. Apa yang dia ajak? Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yadhirhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Aku dakwah kepada mereka siang dan malam. Bukan mereka nak dengar, mereka tuang lari lagi. Kuih lari lagi ada lah. Lepas tu bila aku pergi dakwah kepada mereka, mereka memasukkan jari mereka. Ni telinga ni kita jolok satu jari pun dia tutup dah. Tapi Quran kata asabi', 5 jari buat masuk dalam lubang telinga. Punya tak mau dengar. Nak habaq kita punya tak mau dengar tu. Dan tuan-tuan jangan lupa, mereka ini adalah manusia yang pertama dalam sejarah yang buat tokong. Yang buat tokong dalam sejarah manusia adalah pada zaman Nabi Nuh. Kan dalam surah Nuh tu kan cerita depa buat apa? Depa buat tokong lah, bahasa kita tokong lah, berhala. Tok pekong tu kan berhala tu, ketui batu yang buat orang tu. Depa ni lah yang mula-mula buat wala tadarunna alihatakum wadda suwa'a yaghutha ya'uqa nasra. Depa buat 5 berhala dan mereka ini daripada kalangan orang saleh. Bila orang soleh mati, mereka buat tokong supaya kita boleh pergi ingat. Mula-mula ingat, lepas tu pergi minta, sembah. Mula daripada zaman Nabi Nuh. Cuma saya tadi dapat satu video. Duk tengok sebelum nak mai tu. Ada satu penceramah TV. Ada satu penceramah TV. Penceramah TV pula. Penceramah bukan TV lah kot. Penceramah mana tak, tapi tengok dalam tu penceramah apa saya tak tahu. Saya nak komen sikit lah pasal berat dakwaan dia tu. Bukan penceramah TV, penceramah, tapi saya tengok duduk dalam TV lah, mungkin dalam TV ni lah kot kan. Ada beberapa benda yang kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Satu. Dia kata ada satu hadis. Ni orang awam kena orang awam kena be careful. Mana-mana orang yang mari sebut kepada kita ada hadis, tuan-tuan wajib tanya hadis mana sebelum nak ikut. Quran kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kena tanya hadis mana. Jangan duk ikut. Tak tahu hala. Dia kata ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh 6 ulama hadis. Dahsyat tu. 6 ulama hadis. Dan hadis ni bukan hadis hasan. Hadis ni sahih. 6 ulama hadis. Diriwayatkan oleh 6, bukan 2, bukan 4, 6. Oleh Bukhari, Muslim, apa dia lagi? At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dia tak sebutlah, tapi 6 tu selalunya merujuk kepada 6 ni lah. Okey, apa dia bunyi hadis tu? Dengar lah. Dia kata hak yang tak bagi tu, depa tu tak mengaji. Depa tak tahu. Ui, sakan. Dia kata hadis tu, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh 6 ulama hadis. Dia kata hadis tu bunyi macam ni lah. Abdullah ibnu Abbas tanya dekat Rasulullah. Esok ni kalaulah ada apa-apa berlaku, nak minta tolong ke apa ke, Rasulullah dah meninggal, dah wafat. Kami nak buat lagu mana? Dalam hadis tu, matan hadis tu. Dia katalah penceramah. Pasal tu bahaya tuan-tuan yang duk dengar ceramah ni. Kadang-kadang lebih baik orang yang tak dengar ceramah. Kalau penceramah yang seperti ini, lebih selamat hak yang duk di pasar malam tu. Pasal apa? Pasal mereka tak dengar terus. Ini kita main dengar nak mengaji, tiba-tiba dia baca satu benda yang sekejap lagi saya sebut. Bunyi kan? Azan tu, sekejap lagi saya sambung.
cerita tentang, sebab saya kena jawab pasal benda tu berat, dakwaan dia tu berat, dan kita minta dia bertanggungjawab di atas dakwaan tersebut. Muazzin azan lu, sekejap saya sambung sikit apa cerita ni dan saya akan respon apa yang patut kita respon. Wallahu taala a'lam. Baik. Tuan-tuan, dalam klip keratan video yang orang hantar mai yang saya tengok tu, dia kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Kononnya ada hadis. Dalam 6 hadis tu. Tanya dekat Rasulullah, kalau Rasulullah wafat nak buat macam mana? Lepas Rasulullah wafat. Sebab kalau masa Rasulullah hidup, apa-apa masalah pergi jumpa Rasulullah lah. Kalau Rasulullah wafat, Rasulullah kata kalau dia wafat, selepas dia meninggal, datangilah kubur atau makam Rasulullah dan peganglah batu nisan. Makam Rasulullah tu, pegang batu nisan tu, tolonglah kami Rasulullah, tolonglah kami Rasulullah. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Rasulullah, bukan ya Allah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Dia kata adalah hadis, 6 ulama hadis. Lepas tu dia tambah lagi, nak bagi syakal lagi, nak bagi nampak apa dia benda tu kuat. Dia kata apa? Bukan sahih biasa-biasa ni. Dia hasan dak lah. Bukan sahih biasa-biasa, muttafaqun alaih. Tahu tak apa dia tu muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih tu dia katalah disepakati oleh semua ulama. Maka dengar-dengarlah hak makcik belakang tu, boleh. Soalan yang pertama, dia kena bertanggungjawab pasal dia dakwa. Siapa yang dakwa dia kena datangkan bukti. Dia tak boleh kata, kalau hang tak tahu, hang lah cari. Tak, dia dakwa. Bukti itu di atas orang yang mendakwa. Dia kena datangkan hadis yang dia kata ada dalam 6 kitab. Ada dalam Bukhari, Muslim, dalam Tirmizi, dalam Abu Daud, dalam An-Nasai, dalam Ibnu Majah. Dia kena buat mana hadis itu, mana. Pasal itu bahaya orang awam ni. Mereka dihamburkan, dicerita benda-benda tu, orang tak tahu. Dia kena jawab, hadis mana? Itu satu. Yang kedua, dia kata hadis itu sahih. Muttafaqun alaih, disepakati oleh semua ulama. Siapa pi habaq kat dia tak tahu. Atau dia pi baca mana. Saya balik cek balik muttafaqun alaih. Kok-koklah kita silap faham selama ni. Muttafaqun alaih merujuk kepada hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apabila orang sebut Bukhari Muslim, ada beberapa orang guna. Antaranya syaikhan, 2 orang syekh. Diriwayatkan oleh 2 orang syekh. Siapa dia 2 syekh tu? Satu lagi duk kira syekh kita pula. 2 orang, kalau dia kata dalam riwayat tu diriwayatkan oleh 2 orang syekh, dia merujuk kepada Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang dia sebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang dia guna muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, daripada depa ambil daripada jalan mari sahabat yang sama. Dia agak ni lah kita nak boleh faham kan. Maksudnya katalah daripada Abu Hurairah. Al-Imam Al-Bukhari ambil hadis tu daripada an Abi Hurairah. Imam Muslim ambil daripada siapa? Abu Hurairah juga. Jadi mereka ambil daripada sahabat yang sama. Sahabat nama apa? Abu Hurairah. Bukhari ambil daripada Abu Hurairah. Muslim pun ambil daripada Abu Hurairah. Meriwayatkan daripada Abu Hurairah ataupun daripada sahabat lain. Buh nama sahabat siapa? Tuan-tuan boleh buh lah sahabat. Tapi dua-dua ambil daripada sahabat yang sama. Itu disebut muttafaqun alaih. Disepakati kesahihan di atasnya.
Artinya Bukhari Muslim sepakat ambil daripada sahabat. Tapi kalau Bukhari ambil daripada Abu Hurairah, Muslim ambil daripada Anas bin Malik, dia tak panggil muttafaqun alaih. Kawan ni disepakati oleh semua ulama. Amboi, nak tomeh pun padan patutlah. Tauk bawang sikit saja, tapi api tu macam cakotiau. Cung. Hang nak goreng apa? Goreng telur mata kebau ya. Tapi dia punya tomeh tu macam nak goreng udang galah. Masalahnya presentation dia tu, dia punya ceramah tu, dia punya sebutan tu, dia punya tutur kata tu, bahasa tu boleh menipu dan memperdaya orang. Sebab itu dia kena buktikan mana hadis ni duduk dalam Bukhari dan Muslim. Pasal tuan-tuan ni saya nak sebut ni. Pertama, minta dekat Rasulullah ni berat tau. Yang orang bincang ni, contohlah satu orang pergi dia kata ya Rasulullah, dia kata ya Allah, tolonglah saya dengan berkat Rasulullah. Yang tu ada khilaf. Yang tu ada khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Dengan apa? Ya, contoh tuan-tuan doa kan, contoh tuan-tuan doa. Tuan-tuan kata ya Allah ya Tuhanku, saya sakit, saya demam. Tolonglah sembuhkan saya dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kemuliaan Rasulullah. Tolonglah saya ya Allah. Ada ulama kata boleh. Minta dekat Allah dengan kemuliaan Rasulullah. Ada kata boleh. Khilaf. Tapi ni ya Rasulullah. Sedangkan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan. Nabi bagi tahu dekat siapa dia? Tu yang kita pelik. Nabi bagi tahu dekat Abdullah ibnu Abbas dalam riwayat Tirmizi lain. Nabi kata apa? Ya ghulam, wahai budak. Abdullah ibnu Abbas kata aku duduk di atas belakang dia. Nabi kata ya ghulam, wahai budak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau nak minta tolong, kau minta tolong dengan Allah. Wa idista'anta fasta'in billah. Bila kau ada benda yang susah, benda yang payah, masalah apa, kau isti'anah dengan Allah, bukan dengan aku. Tu Nabi kata dalam riwayat Tirmizi. Tiba-tiba mai kita, Rasulullah kata mai kubur aku pergi duk hinggut nisan tu, pegang nisan ni. Ya Allah Rasulullah tolong. Sedangkan Al-Abbas cerita kan musim kemarau. Masa Nabi hidup, hujan tak turun, mereka pergi jumpa Nabi suruh doa. Selepas Nabi wafat, hujan tak turun, mereka tak pergi kubur Nabi. Mereka tak pergi kubur Nabi, tuan-tuan. Macam kita kemarau ni, zaman Nabi berlaku kemarau, mereka pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, habis mati semua pokok-pokok, habis mati semua lembu kebau. Binatang semua mati, tolong doa. Rasulullah duduk atas mimbar. Ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan. Anas bin Malik kata, tak dan habis doa, hujan turun. Madinah basah. Lepas Rasulullah wafat, kemarau. Pada zaman Umar. Pada zaman Umar kemarau. Mereka pergi mana? Mereka pergi mana? Mereka tak pergi kubur Rasulullah. Mereka pergi bertemu Al-Abbas, bapa saudara Nabi. Dia kata, dulu kami pergi kat Rasulullah, minta kat Rasulullah, sekarang Rasulullah dah wafat. Orang yang paling keturunan keluarga Nabi, orang saleh, tolong doa. Al-Abbas doa. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Mai kat kau ni dia punya pusing, dia punya kona, dia punya kepak. Ini bahaya. Kerana dia melibatkan apa? Dia melibatkan akidah. Kita doa ajak siang malam pagi petang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa idza sa'alaka, ni kita nak masuk bulan Ramadan ni. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Quran kata, apabila kamu nak minta, bagi tahu kepada mereka Muhammad, apabila mereka bertanya tentang Tuhan, bagi tahu aku dekat dengan mereka, mintalah kepada aku akan penuhi permintaan mereka. Allah sebut dalam Quran. Tak ada yang suruh minta kat Rasulullah ni. Tiba-tiba ada dalam Bukhari dan Muslim. Sedangkan tuan-tuan, golongan dahsyatnya kawan ini apa dia? Golongan yang kata boleh minta kepada orang kata apa, orang mati ke berkat Rasulullah apa semua ni, pun tak guna hadis yang dia kata ni. Hadis hinggut nisan ni.
hadis pi minta pi pegang batu nisan Rasulullah ni, depa pun tak guna, depa guna hadis orang buta, depa guna hadis-hadis lain, tak pernah dengar lagi hadis ni. So dia kena datangkan bukti. So dakwaan ni berat. Dia telah mendakwa sesuatu. Bila dia kata hadis, artinya dia menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah. Dan bila dia menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah, dia kena buktikan. Kalau tidak, dia termasuk di dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bercakap sesuatu berdusta yang aku tak kata, dia pi kata, Nabi tak kata, dia pi kata, Nabi kata, siap tempat duduk dia dalam neraka. Hadis Muslim. Bukan main-main. Kalau dia kata dalam ceramah dia, Tok Syekh saya kata kalau ada masalah apa, pilah kubur Nabi. Tok saya kata, pilah kubur Nabi. Pak menakan saya kata, pilah kubur Nabi. Tak ada siapa pun duk kalut. Tapi bila dia kata Rasulullah kata ke Abdullah ibn Abbas, dia kena buktikan hadis tu duk mana. Dia tak boleh pula kata, hadis tu tak ada dalam buku, hadis tu tak ada dalam kitab, hadis tu ada dalam dada para ulama. Muka duk kira dada lingkup agama ni. Di Indonesia hari ni apa berlaku? Tuan-tuan, di Indonesia kita hari Ahad malam nak pergi tengok anak bulan. Kita Ahad malam baru nak pergi tengok anak bulan. Indonesia bukan takat tengok anak bulan, tarawih dah. Indonesia di Yogyakarta ke apa? Di mana? Kita baru duk pasang kaki teleskop. Jupen baru duk, JKR baru duk tarik kemah nak pombang tengok. Depa pi tarawih dah. Tarawih dah. Ini berdasarkan apa? Kepada kaedah. Bukan. Ini berdasarkan kepada kaedah awal tak kalut. Dan tuan-tuan ni saya nak bagi tahu ni, pok-pok ni setengah ni, dengar bagi ketahuan sikit. Kita tak boleh marah kat depa ni. Kita tak boleh marah dekat geng yang tarawih awal ni, puasa awal ni, pertama. Pasal depa buat benda baik. Buat baik. Kita jangan duk kalut depa nak puasa awal. Kita pi kalut yang tak puasa langsung. Nampak dengar bagi ketahuan sikit. Lama tak ceramah ni, tanya sikit. Amboi, semua apa salahnya benda baik, asal benda semua boleh. Depa puasa awal baguslah. Tak bagus ke puasa awal? Awal. Tarawih awal. Pasal itu saya kata tuan-tuan, kalau kata ada kerja, tuan-tuan lepas maghrib buat tu insya. Buat tu. Kalau orang larang tanya, hang mayang apa 4 rakaat? Aku mayang isyak. Awak apa salahnya awal? Kalau dia kata awal pun awal sangat, hampir kalut yang tak semayang langsung, maka depa ni bagus. Depa semayang tarawih awal, depa puasa awal, depa pula buat ibadat, buat benda baik, apa salahnya? Dan kita kena raikan perbezaan pendapat. Jangan duduk. Itu depa punya bila. Beza pendapat beza. Apa salahnya? Sebab itu hadirin mukminin, agama ni nanti dia akan keluar semayang tarawih cepat. Antara alasannya kerana kebiasaan di wilayah ini memang kita semayang. Tengok. Bila orang tanya kenapa semayang cepat, tuan-tuan tengok ada Indonesia semayang cepat, cuk semayang tu. Allahu akbar, kul huwallahu. Lepas tu bila orang tanya kerana ini di sini kebiasaan, Pak. Kebiasaan. Itu yang duk jawab tu. Kami memang lagu ni dah. Kami memang duk biasa macam ni dah. Kami kalau mati memang macam ni dah. Kami kalau agama ikut lagu. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita punya kempen tu elok dah. Balik kepada Quran dan Sunnah. Kan? Islam paling awal pun kalau dia nak puasa, kita hanya boleh puasa 29 atau 30 Syaban. Syaban baru berapa bulan ni? Hari ni. Depa puasa Khamis tu, hari Khamis hari tu. Jumaat hari ni 27 Syaban. Depa puasa Khamis 26 Syaban depa puasa. 26 Syaban. Tapi di atas semangat apa salahnya benda baik, kita tak kata apa. Hadirin mukminin, kan? Jadi kalau tuan-tuan berasa tak mau nak kalut, tak mau nak cempera lagu hari tu, tuan-tuan mungkin boleh ikut depa. Kami ikut di mana ada
Di Gunung Kidul lah bawa tahu nama tempat. Pasal itu kalau kita nak cari orang buat, kita akan jumpa macam-macam orang buat. Kan? Macam-macam orang buat. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni selari dengan kitab dan sunnah. Dan tuan-tuan berhati-hati. Duk sampai dalam WhatsApp, dalam video Rasulullah buat, Rasulullah kata, dalam hadis Rasulullah, siapa pun boleh kata. Pasal itu kita kena ingat apa yang disebut oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, sammu lana rijalakum, habaq mai, siapa yang kata. Jadi tuan-tuan bertanggungjawab dan saya juga bertanggungjawab. Bila kita nak kata nak sandarkan pada Rasulullah, kita kena bukmai dia punya hadis dia, sanad dia, matan dia, supaya orang boleh tengok. Takat duk kata disepakati ulama tu, dia jual nama ulama. Dia kata hadis disepakati ulama. Sakan ulama mana? Kan, hadirin mukminin. Lalah kali dia kata ulama tu kami. So kita kena berhati-hati dalam dunia hari ini kita kena berhati-hati. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.